Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khairin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara sekalian alam, yang menghidup dan yang mematikan, yang memberi kita rezeki, yang menyembuhkan segala penyakit, yang menguasai alam ini. Selawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur sekali lagi kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita diberi kesihatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan dan kesihatan oleh Allah SWT, terhindar daripada wabak COVID-19. COVID-19 itu nama khas dia, COVID-19. Jadi kalau kita sebut COVID-19 dia macam pelik sikit lah. COVID-19 tu nama khas dia, kan? Nama sejenis virus, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur di atas nikmat yang dikurniakan. Kalau dulunya kita nak ke masjid tu, ya Allah, rindunya nak ke masjid, kan? Ada yang Ustaz Rizalman cerita semalam kemarin, dah berapa bulan, dah 3 bulan lebih dah katanya, baru sekali dapat solat Jumaat. Allahu Akbar, kan? Rindunya kita. Jadi Alhamdulillah, bersyukur kita kata Allah SWT, dengan telah redanya, kan, wabak COVID-19 ni, khususnya di tempat kita dapat berjemaah walaupun dalam keadaan yang jarak. Kita teruskan jaraknya. Cuma saya berbincang dengan Tuan Haji Azman, mudah-mudahan usaha pihak-pihak Majlis Agama Islam supaya dibenarkan kita solat qabliyah ba'diyah, dan setakat ini belum lagi, kan? Jadi sebelum setakat ini belum lagi, jadi kita patuhilah SOP itu, kan? Alhamdulillah. Jadi saya ni dibolehkan supaya tidak memakai mask, iaitu nak bercakap dan nak jadi imam. Cuma tadi kalau ada yang nak pakai itu, Allah alam. Sebab tu saya bermesyuarat tadi di sekolah. Saya dah mesyuarat di sekolah pada hari ini lah, sepagi mesyuaratnya dekat 3 jam, dan kami digalakkan untuk memakai kecuali yang bergejala, kata. Jadi digalakkan memakai. Jadi tuan-tuan yang diperempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu lagi di dalam majlis ilmu. Pada malam ini giliran saya pula untuk berkongsi sedikit sebanyak, kan, sedikit sebanyak pengalaman, pengetahuan, kan, berkongsi tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita baru, saya selalu sebut, saya selalu nyatakanlah, kan, mungkin bagaimana kita dapat langkah-langkah yang dijalankan oleh kerajaan dan Kementerian Kesihatan dalam menangani COVID-19 ini mendapat orang kata apa, pujian daripada dunia luar. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada kawalan keselamatan, apa semua PKPB dan sebagainya tu, kita jangan lupa di sana doa-doa daripada ulama-ulama kita, daripada yang pernah berdoa dekat televisyen tu, kan, Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri Agama, kemudian Tuan Guru Haji Hadi, dan tuan-tuan dan perempuan tidak terlepas melihat ataupun menonton bagaimana Perdana Menteri kita berdoa dalam keadaan sebabnya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi doa-doa orang-orang yang doa tok-tok guru ni, tuan-tuan dan perempuan, mereka yang ikhlas ni, antaranya yang boleh mengawal. Allah SWT makbulkan kita dapat mengawal penularan COVID-19 ni, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian,
banyak hikmahnya ketika kita dalam PKP B dulu, mula P, lepas tu B, sekarang ni naik PKP P, kan, pemulihan. Jadi banyak hikmahnya. Lebih-lebih lagi apabila kita berada di dalam bulan Ramadan, Masya Allah tuan-tuan dan perempuan, kan, dalam bulan Ramadan ni, kan, bila kita diisytiharkan, kan, tak boleh solat tarawih katanya, Allah, macam mana ni orang nepuk dahi, kan, macam mana ni tarawih tak dapat, nak berbuka puasa dah rasa macam tak seronok je, kan. Kan, kalau kita bayangkan sejak seumur hidup saya lah, kan, inilah baru pertama kali saya umur dah 53, pertama kali kalau sejak akhir balik lah dengar tak dapat tarawih di masjid dah 53, yang lebih lagi tu lagi lah, kan. Jadi ya Allah, macam mana ni rasanya, kan. Rupa-rupanya tuan-tuan dan perempuan, hikmahnya besar di sana. Kita ambil yang positif, kita ambil yang positif. Hikmahnya apa? Kita boleh apa? Kita boleh semayang dengan keluarga kita, jadi imam di rumah. Bila kadang-kadang udah berpuluh-puluh tahun kahwin, entah berapa kali je jadi imam di rumah, kan. Betul tak? Bulan Ramadan ini setiap waktu subuh, zuhur, nak ngelak tak boleh pula tu. Bang, bangun solat subuh. Dah, kan, zuhur pula, asar pula, nak keluar ke sana kemari dah tak boleh. Maknanya kita diberi peluang oleh Allah SWT merebut ganjaran yang sebesar-besarnya dalam bulan Ramadan itu. Ya Allah, kan, kita ambil yang positif, kan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kemudian kita ada tarawih pula. Kelang kabut lah mencari macam mana nak selawat ni, apa yang dan aja lah. Tak apalah, selawat bukannya wajib, kan, sunat aja pun, kan. Surah bacalah apa yang boleh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah SWT bagi peluang kat kita tu, kan. Siapa yang tak peronah tu, yang peronah tu alhamdulillah dah biasalah, kan. Jadi yang tak peronah ni kita diberi peluang oleh Allah SWT. Yang pertamanya membuktikan bahawa kita boleh jadi imam. Sebab kita ketua keluarga, memang kita kena jadi imam. Kita boleh jadi imam. Jadi bila Allah bagi peluang rupa ini membuktikan bahawa tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan memang boleh menjadi imam, tak ada masalah, kan. Sebab kita ketua keluarga. Itulah hikmah yang saya nampak, kan. Bila kita tak boleh nak ke mana tu, sehingga kami pun bila bertugas lepas haji Isyak balik sembahyang tarawih di rumah. Betul yang kita dapat daripada COVID-19 ni, hikmahnya ada banyak hikmahnya tuan-tuan dan puan. Kita boleh baca hadis, kan. Saya di rumah lepas asar kan tak ada ba'diyah, kan. Lepas asar, lepas subuh tak ada ba'diyah, saya baca hadis 40 tu, 3 buku tu habis. Baca tiap hari habis, alhamdulillah, kan. Hak mana yang kita mampulah, kan. Jadi itulah banyaknya hikmah yang kita dapat, kan. Untuk apa tu? Untuk kita mengaut segala ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang bulan Ramadan. Kita berzikir, zikir Rabbani yang saya selalu sebut, tuan-tuan dan puan. Kalau tak ingat semua, jangan tinggal semua, kan. Yang 100 kali tu, mula-mula astaghfirullah 100 kali. Tuan-tuan dan perempuan, saya tak kira orang lain lah, saya kira saya. Kalau sebelum ini nak ngabihkan 100 itu semua-semuanya tu celun-celam. Tapi bila PKP ni, kerja pun tak boleh, ke mana pun tak boleh. Cepat aja habisnya. Setengah jam 40 minit dah habis, kan. Kita boleh ngadap itu, kan. Astaghfirullahalazim 10 kali. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim 10 kali pula, 100 kali. Yang ketiga, la ilaha illallah 100 kali. Yang keempat, kan? Yang keempat apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil 100 kali. Yang kelima, hasbunallah wa ni'mal wakil, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang keenam, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang ketujuh, selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in, ataupun apa-apa selawat yang tuan-tuan dan puan biasa sebut. Zikir Rabbani ni antara banyaklah nak ceritakan, panjang ceritanya, kan. Cuma kalau boleh tuan-tuan dan puan, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kalau tak larat 100, buatlah 33 dulu. For the beginners, orang katakan.
amalkan insya-Allah. Jadi apa lagi tuan-tuan yang tuan-tuan dapat kita kongsikan bersama pada malam ini? Puasa 6. Puasa 6 kalau nak start hari kedua ketiga tu, sebelum ini taubat lahum tak dapat, lepas seminggu baru dapat. Kalau macam saya dah lepas ke sekolah baru dapat. Kalau tidak apa tau, hari ni orang jemput open house. Sabtu Ahad memang tak merasa, memang kena open house, orang dah berderit-derit open house ni. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tahun ini cepat betul tak kita habiskan puasa 6 ni, betul tak? Cepat aja kita. Sebab apa? Hikmahnya besar. Kita dalam PKP dan kita tak boleh nak ke mana. Jadi itu hikmah. Kita ambil yang positif hikmahnya. Dalam kita meraih pahala di dalam apa? Dalam orang kata akhir zaman ini, kita amalan tak banyak, kan kita berpeluang pada bulan Ramadan yang lalu Lailatul Qadar, betul. Memang umur kita tak sampai 80, 90 tu kan. Jadi kita berpeluang untuk dapat Lailatul Qadar 83 tahun 4 bulan pada yang baru lalu. Kalau ikut sifir Imam Al-Ghazali, dia mengatakan kalau hari puasa itu jatuh pada hari Jumaat, maka Lailatul Qadar jatuh pada 21 Ramadan. Wallahu alam bisawab. Jadi saya dah perhatikanlah beberapa tahun dah kan CP itu. Rasanya macam juga sebab dia dah mengalami banyak tahun kan, jadi dia lebih arif. Wallahu alam bisawab. Itu sifat dia kan. Allah SWT sentiasa rahsiakan untuk apa? Untuk kita membolehkan kita beribadat, beramal soleh sepanjang bulan Ramadan. Kemudian kan tuan-tuan dan puan-puan, segala secara umumnya apabila kita dapat melakukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengamalkan segala amal-amal soleh, sunatnya dan semuanya itu, berzikir, baca Quran, kita insya-Allah beroleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beroleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini saya nak ingatkan diri saya sendiri dan tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah nak ngajar dak, nak mengingatkan bahawa apabila selepas Ramadan kan, kita sangat-sangat dituntut untuk apa? Konsisten, istiqamah kata selepas Ramadan. Itu yang penting sebenarnya. Kerana bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Tarbiyah apa? Tarbiyah kita menundukkan hawa nafsu kita buat amal soleh, kita tak buat apa yang dilarang, dan kita membanyakkan amal soleh pada bulan Ramadan. Maka apabila lepas Ramadan, itulah latihan yang untuk kita aplikasikan, iaitu daripada Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, sehingga kalah Ramadan yang akan datang. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk istiqamah. Bukan dalam bulan Ramadan aja. Kita hendaklah istiqamah selepas Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh ke? Saya cuba, saya dan tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah cuba. Kalau kita boleh habiskan Ramadan satu khatam Al-Quran selepas Ramadan juga insya-Allah. Kita dah habis Syawal ni. Hari last siapa yang dapat hari Senin hari itu puasa, itu adalah Syawal yang terakhir. Maknanya Selasa, Rabu, Selasa hari ni dah masuk Zulqaidah. Dah tak ada dah Syawal. Maknanya bulan Syawal kalau boleh kita khatam, bulan Zulqaidah kalau tak boleh semua jangan tinggal semua. Teruskan membaca Al-Quran. Dan apabila kita dah membaca Al-Quran, kita dah lancar kan, kita naik satu lagi tahap, iaitu tadabbur. Kita memahami Al-Quran dan kita mengaplikasinya dalam kehidupan seharian kita. Itu yang lebih baik, yang terbaik kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita harapkan, kita berdoa agar kita istiqamah. Saya menyeru kepada diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan, memohon kepada Allah SWT supaya ya Allah bagilah aku hati yang tetap, konsisten, istiqamah dalam amal-amal soleh aku sewaktu di bulan Ramadan dan selepas Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak kebesaran Allah dalam
dalam apa nama tu, membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini saya teruskan dengan sedikit perkongsian. Selain daripada itu adalah banyak yang aspek-aspek negatifnya ya, yang elektrik tingginya, yang belanja lebihnya, itu cerita lain lah kan. Elektrik tinggi ni ramai orang tak puas hati ni kan, viral macam-macam kan. Dah duduk di rumah, anak semua ada belanja lebih kan, anak semua ada, masak kan, masak sesaja kan. Ada juga yang dilaporkan tentang berlakunya krisis rumah tangga. Kalau apa nama tu, suami pukul isteri itu biasa, ini isteri pukul suami pula. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu tentang yang aspek negatifnya. Seterusnya kita tengok tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. COVID-19 ini adalah merupakan Allah nak menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ya, iaitu satu virus yang tak nampak, yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar kan. Daripada situ kita semua, dunia semua, khususnya kita orang Islam, kembali kepada Allah, berdoa, bermunajat, dituntut untuk kita apa? Membaca qunut nazilah dan sebagainya, berdoa supaya kita terhindar daripada wabak COVID-19. Setiap kali khutbah dimasukkan doa, sehinggalah sekarang dimasukkan doa supaya kita terhindar daripada wabak COVID-19. Maknanya kan, Allah Subhanahu Wa Taala nak membuktikan bahawa aku hantar sikit je, semua orang manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Allah nak menunjukkan kebesarannya kan. Dan baru-baru ini kebesaran Allah juga kita menghadapi ada kejadian fenomena dinamakan gerhana matahari. Masih tuan-tuan ingat gerhana matahari kita berapa bulan kan itu? Minggu ni ke minggu lepas? Minggu ni ya. Gerhana matahari. Jadi itu juga adalah kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi kita kena ambil apa? Kita kena ambil bahawa kekuasaan Allah itu mengatasi kekuasaan makhluk. Kekuasaan Allah itu mengatasi kekuasaan makhluk. Jadi gerhana matahari ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah SWT, dan COVID-19 juga adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita nak kaitkan dekat sini, nak kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kebijaksanaannya. Macam mana yang boleh mengatur sesuatu yang kecil tu, yang maksudnya COVID-19, ataupun yang kecil bulan, saiz bulan tu, untuk mengalahkan yang besar. Contohnya ketika gerhana baru ni, iaitu matahari, bumi, bulan di tengah-tengah kan. Jadi maknanya bulan kalau dibandingkan dengan saiz matahari lebih 200 kali ganda besar daripada bulan. Tetapi dengan kekuasaan Allah SWT, bila berada dalam satu garisan, bulan boleh menutupi matahari. Allahu Akbar, subhanallah, masya-Allah kan. 200 kali ganda besarnya matahari itu daripada bulan. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh apa? Boleh menutup matahari yang begitu besar. Begitu juga dengan virus COVID-19 ni. Virus ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ni cerita sikitlah sains lah. Dia dalam sains, saya dulu saya punya ijazah saya kimia dan sains. Sains ni dalam sains mikroorganisma. Mikroorganisma ni maksudnya organisma yang halus. Dia terdiri daripada protozoa, bakteria, kulat, yang kita kata virus, algae. Ada banyak jenis mikroorganisma. Salah satu daripadanya adalah virus. Virus ni adalah antara mikroorganisma yang paling halus, yang paling kecil. Dia memang halus, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada gunanya
kan. Jadi virus COVID-19 ni halus tetapi boleh menggegarkan dunia, boleh buat orang kelang kabut, tak tahu punca kan. Saya tengok sampai di Itali kan, waktu awal-awal dulu mayat-mayat tu, orang-orang yang dah tua-tua tu, dia dah tak herak dah. Orang yang dah nazak-nazak dah tua tu dia tak herak dah. Lepas tu orang yang mati tu tolak dengan berdosa je masuk dalam. Yang kita tengok tu kan. Jadi dah kelang kabut, dia tak tahu nak buat apa dah. Doktor-doktor pun dah letih apa semua. Jadi itu dihantar virus yang kecil, virus COVID-19 dihantar yang kecil itu menyebabkan apa? Dunia jadi kelang kabut. Jadi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan ketinggian ilmunya, iaitu apa? Dengan menunjukkan kepada kita apa yang baik dan apa yang lebih baik untuk kita. Contohnya macam kita cerita tadilah kan, apabila berlakunya PKPB tu kan, PKPB tu kan, kita lebih banyak buat amal, kita lebih banyak baca Quran, kita lebih banyak berzikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hikmahnya di situ. Allah menunjukkan ketinggian ilmunya kepada kita, memperbanyakkan solat sunat dan sebagainya. Dan yang ketiga, antara COVID-19 dengan gerhana tadi, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bahawa dialah yang menguasai alam ini, yang berhak disembah, yang berhak disembah dan diminta segala permohonan. Allah menunjukkan bahawa dialah yang menguasai alam ini. Maksudnya perjalanan matahari, pergerakan matahari itu, bulan dan bumi itu, tuan-tuan dan puan-puan, dikuasai Allah, yang menguasainya, Allah yang mengaturnya, makhluk yang sebesar itu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa saya pernah cerita ke, ada satu pameran semasa saya membawa jemaah umrah. Pameran itu menunjukkan dia dalam satu skrin yang besar, skrinnya cukup besar kan, dia menunjukkan bahawa dia ambil gambar seorang tua yang baca Quran duduk tepi tiang, kemudian dia tarik kamera tu, seolah-olah dia tarik semakin tinggi masuk keluar daripada Masjid Nabawi, kemudian dia tarik tinggi lagi kan, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tarik tinggi lagi, nampak Masjidil Haram, kemudian nampak Arab Saudi, nampak bumi. Maksudnya nak menunjukkan bahawa keluasan cakrawala ni. Dan akhirnya ditarik lagi kamera itu menunjukkan bumi ini dengan planet-planetnya, kemudian dengan matahari dan putaran-putaran planet itu, dan ditarik lagi keluar, kita nampak bahawa saiz galaksi itu ditunjukkan, perkiraan saiz galaksi itu semakin jauh, dan bila dijauh lagi kamera itu, dia menunjukkan bahawa banyak-banyak berbilion-bilion galaksi yang ada dalam cakrawala ni. Jadi semua itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan. Masya-Allah, saya terpegun. Masya-Allah, ini rupanya. Biasa saya ngajar, saya tunjuklah ini planet apa semua kan, dulu-dulu kan. Tapi bila saya tengok bagaimana dia menarik kamera itu, seolah-olah kita berada dalam satu cakrawala yang cukup besar, yang tidak ada, orang kata apa, tepinya. Allahu Akbar. Kita ni dah pukul apa? Belum ya? Baik. Jadi Allah menguasai semua, matahari, bulan dan cakrawala itu semuanya Allah yang menguasainya. Ketika gerhana, matahari yang kuat bersinar itu, sinar matahari itu yang kuat itu akan hilang cahayanya apabila ditutup oleh bulan yang kecil. Nampak? Walaupun kita tengok tengah hari rembang tu kan, matahari, cahaya mataharinya bersinar kuat, memancar, tapi bila berlakunya gerhana, matahari itu akan redup bila ditutupi oleh bulan. Boleh ke kita mengaturnya? Tak boleh. Tanpa boleh kita aturkan, tanpa boleh ditahan oleh siapa-siapa.
kan, maka bulan mampu menutup cahaya matahari sampai kepada kita. Sehingga kini tidak ada satu pun teknologi yang canggih-canggih ni mampu mengawal pergerakan matahari, bulan, apatah lagi bumi, kan? Macam dulu sebelum berlakunya tsunami di Jepun mereka ni banyak meletakkan pengesan-pengesan untuk mengesan tsunami, tetapi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mereka tidak dapat amaran awal tentang berlakunya tsunami itu. Jadi tuan-tuan dan puan, ini nak menunjukkan bahawa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak kita ceritakan, kalau dululah, sekarang ni adanya NASA, USA ni, adanya NASA dan sebagainya kan. Kalaulah NASA tu hebat dalam meneroka angkasa lepas. Saya ambil contoh dikatakan tahun 60 berapa mereka telah sampai ke bulan. Itu je pun sekali kan. Betul tak? Sekali itu je sampai ke bulan. Lepas itu sampai ke? Dengan semakin hari semakin canggih, semakin hari semakin canggih teknologinya, dikatakan canggih, tapi lepas itu dia memang sampai tak? Tak sampai. Wallahu a'lam bissawab. Saya kemukakan tanda tanya persoalan. Kenapa lepas itu dia tak sampai-sampai? Cikgu ya. Tak sampai ke bulan pun. Entah ke mana-mana aja begini. Dia mengorbit di sekeliling, ya betul. Tapi tak sampai ke bulan selepas itu. Ke saya silap? Betul ke cikgu? Lepas itu tak sampai ke bulan ada mana? Tak ada kan? Baik tuan-tuan dan puan, kita fikirlah sama-sama. Sebenarnya nak cerita tentang kekuasaan Allah SWT yang menguasai matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Dan begitu jugalah ketika jangkitan COVID-19 berlaku, kita tersedar bahawa segala kemajuan yang telah dicapai ini belum mampu untuk apa? Belum mampu untuk mengawal. Dikatakan vaksin hanya akan ditemui selepas setahun lebih kan, vaksin untuk mengawalnya. Jadi begitulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan virus yang kecil dan menunjukkan bahawa secanggih-canggih teknologi manusia ini belum mampu untuk apa? Untuk mencipta satu vaksin untuk berdepan dengan virus COVID-19. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hendak supaya kita semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan kebesaran Allah, mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang mahu berfikir. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk sebagai penutupnya pada malam ini kita ambil iktibar dan pengajaran daripada pengajaran daripada perkara-perkaranya tentang virus COVID-19, tentang gerhana matahari ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada kita, amaran kepada kita secara halus dan penuh hikmah. Ambillah pengajaran. Marilah sama-sama kita mengambil pengajaran, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita di samping itu kita berusaha untuk apa? Untuk mengembalikan Islam itu di tempat yang betul, di tempat yang tinggi. Islam sepatutnya berada di tempat yang tinggi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melakukan perkara-perkara sebegini untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia nak kita kembali kepadanya. Selebih daripada itu, kita hendaklah apa? Mengembalikan Islam itu. Maknanya kita mengabdikan diri kepada Allah, melakukan amal soleh, dan seterusnya kita mentadbir dunia ini dengan Islam. Itu sebenarnya. Kerana apa? Kerana manusia ini telah lari daripada apa? Mengagungkan, meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi Islam. Maksudnya kita kena kembali kepada Islam. Selain daripada dalam ibadat kita kembali, kita juga kena kembali dalam pentadbiran
kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pemerintahan kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ekonomi kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perundangan, kehakiman kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kalaulah kita dapat buat itu, kita dapat mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja peringatan yang dapat saya kongsi. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat daripada apa yang saya kongsikan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kekurangan saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf jika ada berlaku kesilapan, kesalahan dan terkasar bahasa semasa menyampaikan peringatan ini. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya menyeru kepada diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan agar kita terus istiqamah dalam ibadah kita semasa kita dalam bulan Ramadan dan selepasnya. Kita dah dalam bulan Syawal, dah habis Syawal, kemudian sekarang ni Zulqaidah, seterusnya Zulhijjah. Jadi mudah-mudahan kita beroleh ketakwaan yang sebenar-benarnya seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.